Salam sejahtera semua. Kita akan sambung kepada subtopik 7.3 iaitu kemagnetan. Okay, rasanya semua sudah tahu, sudah pernah nampak apa itu magnet. Okay, yang kalau kamu kasih dekat dia, kadang dia pandai menarik, kadang dia pandai menolak. Okay, so magnet ialah bahan yang boleh menarik bahan-bahan seperti besi, nikel dan kobalt. Okey, magnet ini dia bukan semua benda dia boleh tarik. Okey, contohnya dia tidak dapat tarik aluminium. Kadang kau pegang magnet kan, tapi kau kasih lekat di ada setengah jenis bahan, dia tidak dapat melekat. Okey. So magnet ini ya dia hanya boleh menarik bahan seperti besi, nikel dan kobalt lah. Okey. So sifat-sifat magnet ialah menarik bahan magnet, okey, macam yang dicakap tadi, besi, nikel, kobalt, okey. So berkutub, dia mempunyai kutub, okey, iaitu kutub utara dan selatan. Miss rasa sekolah rendah sudah pernah belajar benda ni. Okey. So menunjukkan arah utara selatan apabila digantung bebas. Maksud dia, kalau kamu gantung satu magnet tu, utara akan sentiasa menunjuk ke arah utara lah, okey. Kutub sama jenis menolak, kutub berlainan jenis menarik. Maksud dia, utara akan melekat kepada selatan. Okey. Selatan akan melekat kepada utara. Kalau kau letak utara jumpa utara, okey, dia akan menolak. Sebab itu ada magnet yang bila kau kasih dekat dia akan melekat, bila dia kasih dekat dia pandai berpisah. Okey, dia akan saling menolak. Dia saling menolak sebab dia merupakan dua kutub yang sama. Okey, so ini simple. So magnet digunakan dalam apa? Okey, dalam kompas. Dalam kompas, mungkin kamu tidak pernah nampak kompas. Okey, kompas digunakan untuk menunjuk arah lah. Okay, dalam kompas tu dia letak magnet. Dan magnet itu, jarum magnet itu akan sentiasa menunjukkan kutub utara. Okay, so ini ialah medan magnet. So apa benda ni? Mungkin tidak nampak daripada sini. Miss akan tunjukkan video yang Miss dapat dari YouTube lah. So saksikan. Cantik gila. Yang mana yang ni yang paling kuat? Of course lah yang dekat dengan magnet tu paling kuat. Tengok yang dekat. Cantiknya Cik An. Cantik. Ambil ni. Gambar macam ambil gambar. Nampak tak dia macam nampak dia gini. Ni medan mana? Ni macam yang ni kan. Pergi sini, kalau yang jauh ni dia ini ada tak dia betul-betul datang nampak ke sini? Tak ada. Sebab dia punya medan-medan tak kuat. Ini tengok gambar lekat ni. Dia ni macam dia boleh pusing. Oh dia sebab aliran dia daripada utara ke selatan. Utara keluar masuk selatan. Satu bulatan. Dan dia tidak bertinju-tinju antara satu sama lain. Selatan. Weh macam mana? Okay, so daripada video tersebut, okay, kita boleh ringkaskan lukisan medan magnet kepada lukisan macam ni lah. Okay, so ini menunjukkan kutub utara untuk magnet. Okay, ini menunjukkan kutub selatan untuk magnet. Jadi macam mana kita mau lukis medan magnet? Ingat, okay, dia mesti tengok anak panah dia. Anak panah dia mesti keluar. Kalau daripada utara, dia mesti keluar. Anak panah dia. Okay. So, macam ni kan. Dia ialah satu putaran. Dia akan, medan magnet tu akan ke arah selatan. Okay. So, macam ni kita lukis. Dan anak panah dia mesti daripada utara ke selatan. So, macam ni. Di bawah pun sama. Satu round pergi selatan. Anak panah dari utara ke selatan. So, dari yang bahagian selatan pula dia ada satu garisan, lepas tu kita lukis dia masuk. Tengok anak panah, jangan salah. Saya akan semak kamu punya lukisan anak panah dalam nota nanti. Okey. So dia sebenarnya ialah macam ni, daripada utara, okey, daripada utara pergi selatan. Sebab itu dia masuklah dari di bahagian selatan. So garisan medan magnet mengarah dari kutub utara ke kutub selatan magnet. Betul lah kan? Daripada sini ke sini. So,
Dari utara ke selatan. Hafal. Letak dalam otak. Garisan medan magnet tidak akan bertemu atau bersilang. Masing-masing ada jalan hidup sendiri. Okey, dia satu garis, satu garis, satu garis. Tidak akan bersilang. Garisan medan magnet lebih rapat antara satu sama lain di kawasan yang mempunyai medan magnet yang lebih kuat. Okey. Apa maksud dia di sini? Okey, kalau kamu tengok, dia di sini dia rapat kan? Di sini dia rapat, di ujung ni dia rapat. Okey, bila di sini dia akan jadi semakin jauh. Bila dia dekat dengan magnet, dia rapatlah. Garisan tu rapat, makin jauh dia akan jadi macam ni. Makin jauh, makin besar. So, makin dekat dengan magnet, dia punya medan magnet lebih kuat. Okey. So, medan magnet di antara dua kutub yang sama akan menghasilkan satu titik kosong yang tidak mempunyai sebarang medan magnet. Titik ini disebut sebagai titik neutral. Kalau kamu perhatikan, dia gunakan dua kutub yang sama. Okey, iaitu utara jumpa utara. So, kalau kutub yang sama, dia akan saling menolak ke saling menarik? Okey, jawapan dia akan saling menolak. So, kita lukis dia punya medan magnet macam ni lah. Dia menolak kan? So, dia macam ni. Dia menolak. Sebab itu, kamu mau paksa dia kasih dekat pun, dia macam akan menolak. Sebab dia punya medan magnet tu saling menolak. Begini cara lukis medan magnet bila kita letak dua kutub yang berbeza. So, ini titik X di tengah-tengah yang kosong ini dinamakan sebagai titik neutral. Okey. Next. So, sekarang kita mau belajar. Kalau tadi kan medan magnet untuk magnet yang letak macam ni. Okey. So, untuk medan magnet yang menggunakan arus, okey, aliran arus akan menghasilkan medan magnet. Saya ulang, aliran arus elektrik akan menghasilkan medan magnet. Jadi sekarang kita mau belajar macam mana tentukan medan magnet. Okey, di mana utara, di mana selatan. So, corak medan magnet yang terbentuk bergantung pada bentuk konduktor yang digunakan. Sebagai contoh, garisan medan magnet yang dihasilkan oleh dawai lurus dan dawai gelung berbentuk bulatan sepusat. Satu pusat sahaja. Okay. Garisan medan magnet lebih rapat di kawasan yang mempunyai medan magnet yang lebih kuat. Ini sudah tadi terangkan. Kekuatan medan magnet berkurang apabila menjauhi pusat konduktor. Okay. Corak medan magnet yang terhasil tidak dipengaruhi oleh arah aliran arus yang melalui konduktor. So, untuk yang dawai lurus, sekarang kita tengok gambar aja di sebelah. Okay. Itu ialah dawai lurus. Okay. So, arah medan magnet ditentukan oleh arah arus elektrik. Petua genggaman tangan kanan. Okay, so sekarang angkat tangan kanan, ikut arahan dan belajar. Okay, macam mana menggunakan petua genggaman tangan kanan. Petua genggaman tangan kanan ini akan kamu jumpa nanti di menengah atas. Okey, sama ada tingkatan 4 atau tingkatan 5. Miss tidak tahulah, tapi Miss pasti kamu akan jumpa balik benda ni. Jadi sekarang saya ajar, saya harap nanti bila sampai di menengah atas, kamu boleh ingat baliklah, oh ya kan ni Miss pernah ajar ni dulu. Jangan kamu cakap tidak pernah jumpa. Saya ketuk kepala kamu. Okey. So, kita tengok petua genggaman tangan untuk dawai lurus. Okay, kalau satu dawai lurus, kita sambung kepada sumber elektrik, okay, bateri kah, apakah, okay. So, kalau kita sambung kepada sel kering, arus akan mengalir dari positif ke negatif. Ingat, arus mengalir dari positif, terminal positif ke terminal negatif. Okey. So, arus adalah mengalir dari bawah ke atas. Okey. So, kalau dia macam tu, kamu perlu tunjuk. Okey, ambil. Sekarang kamu pegang pensel satu. Okey, apalah-apalah pen pun boleh. Pegang.
Okey. Guna tangan kanan kamu. Sekarang arus mengalir dari bawah ke atas, jadi ibu jari tunjuk ke atas sebab arus mengalir ke atas. Okey. Ibu jari tunjuk ke atas sebab arus mengalir ke atas. Okey. So bila kamu genggam pen guna tangan kanan, ibu jari tunjuk ke atas. Okey. Kamu tengok kamu punya jari, 4 jari yang lain. Saya tukar warna pen. 4 jari yang lain dia akan macam ni. Kan? Macam ni kan? Okey. Jadi, cara kita lukis medan magnet ialah ikutlah jari kamu. Okey, kamu tengok yang warna biru ni. Okey. Dia akan putar macam ni. Kita punya medan magnet. Ikut jari. Okey. Kalau saya tukar, okey. Saya tukar bateri, sambungan bateri itu saya kasih terbalik. Saya rasa kamu tahu sudah apa saya mau tanya. Kalau saya tukar ini sambung pergi terminal negatif bateri, ini sambung pergi terminal positif, apa yang perlu kamu ubah? Okay. So imagine pen yang sama, tapi sekarang arus mengalir dari atas ke bawah kan? Sebab dari positif ke negatif. Jadi ibu jari perlu tunjuk ke bawah. Tangan kanan pegang pen, ibu jari ke bawah. Okey. Kamu punya jari tangan ini akan terbalik. So ibu jari kamu akan ke arah belakang. Bukan, kamu punya 4 jari itu akan ke arah belakang. So, kita punya putaran medan magnet akan menjadi macam ni lah. Okey. So, ini ialah petua genggaman tangan kanan. Okey, ini cancel lah kalau kita tukar arah aliran arus. Okey, so apa yang penting untuk dawai lurus, kita bergantung kepada arah arus. Ibu jari tunjuk arah arus dari positif ke negatif. 4 jari menunjukkan arah medan magnet. Okey, saya harap boleh faham. Kita ubah kepada kita berganjak kepada petua genggaman tangan untuk solenoid. Apa itu solenoid? Okey, satu teras besi, okey, ataupun logam lah. Kita lilitkan dengan dawai. Okey, wayar. Okey. Dawai. So lilit dia, and then kalau ini ini bergantung kepada arah arus juga. Okey, arah arus dari mana ke mana. Okey. So ini masukkan bermaksud ini bersambung kepada terminal positif, ini arus keluar bermaksud ini sambung kepada negatif. So arus mesti mengalir daripada positif ke negatif. So kamu tengok anak panah dia macam ni. Bermaksud di sini naiklah semua. Okey, lepas tu pergi belakang wayar tu turun di sini. Alright, and then macam mana? And then kita akan tengok, kita akan genggam solenoid tu ikut arah anak panah yang saya lukis ni. Bermaksud tangan kita ni, dia ikut arah. Kalau dia ke dalam, kita akan letak jari kita 4 macam ni. Okey. So, bila kita letak tangan macam ni, secara automatik, ibu jari kau akan tunjuk ke arah sini. Ikut sahaja gambar ni. Pegang satu pen. Okey. Kamu genggam sahaja jari ke arah belakang. So, ibu jari kamu akan tunjuk ke sebelah kiri. Okey, so ibu jari ini menunjukkan bahagian sini adalah kutub utara. Okey, untuk solenoid itu ibu jari ini menunjukkan kutub utara. Okey, ini pula. Jadi kalau sini ialah kutub utara, sini ialah kutub selatan lah. Alright. So macam mana kalau kita terbalikkan? Terbalikkan. Sini jadi arus masuk, sini jadi arus keluar.
Okey. So sini kita akan tukar anak panah macam ni. Jadi sini akan turun, 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 turun. Kan? So kamu akan genggam pen kamu. 4 jari tu ke arah luar lah. Kan? Ke arah luar. So kalau ke arah luar, ibu jari kamu akan ke sini. Lepas tu macam mana? So bermaksud sini akan bertukar menjadi kutub utara, sini akan bertukar menjadi kutub selatan. So berbeza yang kedua ni dengan yang pertama. Okey. Kalau yang pertama ni, kalau dia dawai lurus, ibu jari menunjukkan arah arus. Okey. Tapi untuk solenoid, ibu jari menunjukkan utara atau selatan. Siapa yang menunjukkan arah arus? Okey. 4 jari ni menunjukkan arah arus. Okey. Kalau tidak faham, ulang balik pergi video depan, mesti ambil pen, ikut buat, baru kamu boleh faham apa yang saya cakap. Kalau kamu dengar saja saya cakap, tidak buat sendiri, susahlah. Okey. So macam yang saya cakap tadi, ini arus masuk. Okey, sini arus masuk, sini arus keluarkan. Jadi jari macam ni, ikut ini, ikut genggaman kita. Dan bila kita letak macam ini menunjukkan kutub utara. Jadi macam mana mau lukis medan magnet? Kalau yang atas ni, medan magnet yang ini kan berputar-putar ni, ikut jari. Tapi yang di bawah ni, medan magnet dia bergantung kepada bahagian utara di mana. So kalau ini ialah utara, kan? So tadi kita belajar medan magnet, cara lukis dia mesti keluar daripada utara. Okey, macam ni. Lepas tu ini pergi sini kan? Macam ni. Yang depan tadi first light. Okey, lepas tu daripada utara yang di bawah kita akan lukis macam ni. Okey. Anak panah. Lepas tu di sini macam mana? Sini masuk anak panah macam ni. Okey, inilah medan magnet untuk solenoid. Jadi cara dia berbeza. Yang di atas ni bermula daripada ibu jari yang menentukan putaran 4 jari. Tapi yang di bawah ni, 4 jari ini menentukan kedudukan ibu jari kamu. Lepas kita tahu di mana utara, baru kita boleh lukis medan magnet dia. Jadi saya harap kamu boleh fahamlah apa yang saya cuba terangkan. Jadi ini ada dalam buku teks. Okey. So dia ialah ringkasan yang tadi sahaja. Ini adalah cara kalau kita hilangkan tangan. Okey, beginilah cara lukis dia punya medan magnet. Okey. So arus masuk, letak jari 4 ikut ini. Okey. Ibu jari akan tunjuk sini. Jadi kita akan lukis medan magnet macam ni lah. Okey. So, itu sahaja untuk hari ini. Nanti saya akan bagi slide untuk disalin lah. Sekian dan terima kasih. Bye-bye.